Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Mawi. Anda sedang mendengar The Murabble Guys Podcast bersama Zaki, Arab dan Kiki on Spotify. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ladies and gentlemen. Salah. Bawa lah. Bawa engkau Okay, kita sudah lancar. Biasalah. Macam mana korang pergi opening? Macam mana? Try. Nak boleh lah. 3, 4. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ladies and gentlemen. Together with both of us, saya Mim Alif Nab. Dan Manap. saya Mim Alif WI Mawi Bersama Murabble Guys. Baru betul. Sampai final tu Korang tak intro korang Murabble Guys? Saya Zakaf ya Zaki. Saya Zack IAD. Saya Alik Wanya Buaya. Nak sangat kan? Ada mana saya tahu ejen nama saya. Betul bos, saya pun pakai alphabet bos. Alphabet Zal. Alik Wanya Buaya. Betul lah, buaya pun berangkat kan. Buaya berangkat pun cakap pakai 4 tangan naik tangga pun fikir lah. Aku cakap awak buaya. Aku tak cakap. Dia cakap awak buaya. Teruk Dia cakap awak buaya lah. Lebih kurang halal pun. Sama-sama manja pun. Betul. Okay, so Ini opening yang sangat sangat mengkagumkan. aku mabuk, aku dah mabuk saya baru satu episod ni. Betul. Kita mabuk Dah mabuk. Kita tahu tak, itu tak ada dekat dunia yang nyata. Macam dekat awang-awangan pun dah macam Orang awangan. Apa khabar? Sila masuk. Okay, so masih lagi bersama Manap dan juga Mawi, podcast yang dah 4 tahun, 4 years to be in the industry. At the same time masih lagi buat content on Spotify. Mula dengan nak cover di wedding industry in Singapore. Pasal kawan-kawan. Lepas tu orang digress sikit. Because you know, nak cari content for wedding industry, at a certain time you will come to a stop lah. Betul. Korang dah cover almost everything about the wedding industry. Daripada kompang ke, daripada there are a lot of things. So sekarang for this second part kita nak tanya tentang your outside of Manap and Mawi podcast. Wow. Okay. Like your experiences in the wedding industry as MC, DJ untuk majlis perkahwinan and all that. More on that we're gonna touch. Zaki ada satu soalan Zaki ingin tanya, silakan. Pernah tak kompang melanggar muka? Pernah, tapi bukan muka kita lah. Kenapa bukan muka korang? Kenapa bukan muka korang? Tak ada. Kenapa bukan muka korang? Itu soalan yang tak ada jawapan. Tak ada, aku pernah nampak. Pernah Budak Kompang, dia sama dia gaduh. Sementara Serius tengah buat performance. Sama group, sama satu group. Dia sama dia. Pasal apa? Tak tahulah pasal apa. Selang-seli lain. Mungkin I don't know. Tapi nampak diorang tengah gaduh, tengah macam kau pasal. Serius lah. Tengah depan pelamin. So I think one of the khalifah, tak tahu khalifah mana je, Mia Khalifah tarik tepi. Tarik tepi. Dan dia kata dah. Dia punya podcast dia tapis. Dia punya podcast dia tapis. Kasih habis Dia kasih habis. Dia nak kita kena cancel lah. Dia nak kita kena ban dah. Tapi kalau awak nak tanya pasal kompang, awak tanya Kiki main kompang dulu. Sekarang pun dia main Sekarang main kompang ya. Tapi dia seorang je. Dia Khalifah. Dia awak Khalifah, awak Sorry. awak main kompang hari ya. Dia Khalifah, dia Mia. Dia pula paku rulang, paku sepik. Satu orang ni yang lebih. Teruk.
So Itulah title yang kena tarik. That's a good one. That's a good one. Now you know the reason Now you know the reason Tak ada tapis je. Tak ada tapis. tapi aku rasa dia lagi suka macam gini lah. Dia suka. Dia suka Lega suka buat benda-benda jahat lah. Banyak Macam SOP lah. banyak sangat campur orang macam kita lah betul lah. Semenjak Arab dah kenalkan dengan Mahlab Mawi. Okay, so that is one lah. Macam okay, kompang pernah gaduh. Korang pernah nampak? Gaduh Itu I think Mawi lah. Mawi pernah nampak. Ya. So kalau kau apa yang okay, we back sama dengan Mawi dulu, itu ada, is that one of the most yang kau tak lupakan ke macam mana ataupun there is? Tak ada. Ada satu yang aku buat 2 orang dengan Manap. Wah, okay. Pengantin lelaki tengah bersanding kat atas, tengah steam gum. Steam gum. Steam gum tengah hisap gum. Steam. Bau lah, bau, ada bau. Tak tahu lah gum ke atau ubat batuk tak tahu. Tapi dia really tengah high lah, tengah high. Really How you know apa yang dia buat? Okay lah. Tak ada tapis lah. Tak ada tapis lah. Tak ada tapis lah. Tak ada macam terus lah. Jangan cakap lah kita buat majlis kat Sengkang. Jangan cakap pula dia kat I Sengkang. mean background, my background is blok apa? Jangan cakap lah blok berapa. ini bukan apa kita Mengaibkan lah. mengaibkan ke apa. Pelajaran insyaAllah. My background dulu I go through a very dark patch in my life before. Okay. So I know bila orang tu high ke tidak, just steam ke tidak. You know lah. You know lah. I know. This is from my You experience. seen before lah. I seen before. You know, Kalau been sekarang? there done that and Been there, saw done that. You know, my friends all sama. Kalau sekarang misal kata tengok Arab, kau tahu tak Arab tengah steam? steam tak tidur bro. Dia steam yang mana? Dia steam lain. Tengok depan-depan semua tak boleh naik bro. Boleh bro. Semi tengok, Semi pun tak percaya bro. Tak boleh. Depan-depan ni tak ada benda yang Tak boleh guna steamkan lah bro. bawa balik. Boleh bro, bendera turun bro. Okay, so you saw that the pengantin. I think one of the red flags yang kita nampak bukan macam mana dia steam is because daripada mata je. From the eyes you can actually see. Tapi ada orang sleepy eyes apa? Tapi not this lah. Pasal aku pernah dah nampak pengantin ni before and after. Pasal before kita, of course dulu bila kita nak jumpa kita bagi klien, kita few days or few weeks before jumpa, the wedding, kita discuss about itinerary, apa lagu yang kau nak ambil, what is the walk-in, what the flow is all about. So kita dah kenal. So on that day he's totally different person. And halfway I think time cake cutting, this was during the last walkout he just went down the pelamin, blah bro. Dia pergi kat tepi pelamin, kat tepi kat luar lah kan. Dia terus lepak sana. Lepak bro. Dia dah lah. Tak tahu lah bro apa dia buat. And I mean kita boleh nampak Dia tahu tak yang dia dah kahwin? Aku tak tahu lah. Dia tahu tak dia tengah kahwin tu. Dia tak tahu. Dia Bukan dah kahwin, no, tengah muka kahwin. pengantin perempuan dari raut wajah je kau dah tahu dia paisi gila bro. Dia paisi tu. Pasal we supposed to do the walk-in and as well the cake cutting. And you know ambil gambar. Stop bro. Habis. Majlis just end like that. Dan kita dua dia dah klik-klik kat sana. Apa nak buat? What's next? So bungkus lah. Tak bungkus. Kita tanya pengantin perempuan what's gonna do next. Korang main lagu je lah. Just entertain the crowd. That's it. Pengantin terhilang lah. Main karaoke. Diorang itulah. Diorang kat tepi Kat tepi. Kat tepi. Diorang bukan tepi pelamin lah. This is at the MPH. So selalunya kat tepi MPH tu ada tempat duduk. The grass patch. You know, batu. tempat duduk lepak. Kat situ lah, lepak situ. Diorang gaduh pasal apa aku tak tahu. Then you know, it was a emotional day for the bride ya, kau boleh cakap lah. Yeah. So kalau pasal itu pasal pengantin pula. Tapi kadang-kadang leading to the yang ada kirik. Awak pernah dengar tak? Nasi tak masak. Awak pernah dengar tak? Nasi tak masak. Nasi tak masak bro. Saya pernah sekali nasi tak masak. Kira pagi tu kita sampai dah set up apa semua. Mak pengantin dah melalak kat tepi. Cakap kenapa mak pengantin melalak? Itu pun happen to be members punya family kan. So dia cakap, Rab, kau ni lah nanti jangan announcement that food is ready yet lah. Tunggu lambat sikit. Orang tengah prepare lagi lah. Cakap okay aku faham. Dah after that baru cakap actually nasi tak masak. Tapi ada satu orang, one of the pakcik yang pandai benda-benda gini. Did something whatever, I don't know how they do it. And then alhamdulillah lah. Ke pakcik dia buka api? Mungkin juga. Tapi Taiwan. Kita buka. Lupa nak order gas. Mungkin Lupa nak order gas. Mungkin Tong gas kosong. Semalam dah masak ni kan, sup tulang. Dah buat goreng Dah ayam. habis kan, dah buat goreng ayam. Lupa kan. Okay. So that is one thing aku pernah experience lah. So macam korang apa-apa benda yang Rick, macam awak ni. Saya ada satu. Okay, ada soalan. Pernah tak benda tak you all bikin event, kan ada macam 50% bayaran, Deposit apa semua. Lepas tu dah habis majlis terus MIA hilang, tukar nombor, block.
Oh, okay. Pernah terjadi ke tak Terjadi pernah terjadi? kat kita lah. Yalah. Kalau untuk orang lain kita jumpa orang lain. Kau cerita dulu. So far nearly lah. Tak pernah dia tak bayar lah. Pernah sekali tu nak kena usually kita kalau buat MC ni kita minta payment, diorang minta deposit dulu. First is deposit to block the date. So nearer to the wedding atau on the day itself, they are supposed to pay us the balance lah, bayar the balance of it lah. So on the day kita pun as a vendor kita pun tak nak malukan pengantin, you know, pergi kat pengantin, duit bila nak bayar, you know, all that kind of shit lah. So we prefer to wait until the end, bila semua dah habis semua kan, kita tengah pack up dan kita approach lah pengantin ataupun the parents or whoever yang diorang delegate untuk ambil duit lah. So ni nanti kita nanti I transfer, you know, that kind of shit. transfer masuk. Tapi it took them quite a while lah. Sepatutnya by contract kita nak kena make payment on the day itself lah, at the end of the day. But it took me almost like a week or so lah to Kau kena orang luar Kau kena orang luar. Aku pernah kena saudara sendiri. Itu lagi susah tau. saudara kau kira banyak Problem. Sepupu lah, tak mau cakap sepupu siapa lah, sepupu aku ke sepupu kau lah, tak apa. Saya kira sepupu kau. Dia jemput, kira aku buat majlis anak dia sunat. Sunat panggil bawa blok semua. Sunat So of course lah, harga pun dah kasih harga adik-beradik lah, macam yalah, lower than normal. standard adik-beradik lah. Ada harga keluarga. Itu yang susah tu. Selalu orang mantik-mantik gitu kan bro. Dia tak support kita, menjatuhkan kita. Tapi that is not the worst part. Tak ambil deposit lah. Okay lah, fair enough. Tak ambil deposit. Dah habis majlis, aku straightforward, aku minta. Okay, kata nanti tengah busy. Okay lah, aku understand lah. So dah lepas majlis, dia dah pack semua, dia dah kemas-kemas, datang kat aku. Wife dia datang kat aku, buat cerita sedih. Sorry lah, duit tak cukup lah. Dalam hati aku macam, not my freaking problem lah. Duit tak cukup, tapi tak nak kena bayar aku apa. Yalah, correct lah. Let me try to figure something out. Nanti malam I transfer. Okay. Malam ke malam 2 bulan dok. Itu pun Sekejap. How much is that? 400 saja. Duit salam baby tak Tak duit tahu salam lah. tu tak That's why when dia kata malam transfer ke atau besok lusa, I was hoping malam dia balik dia buka envelope kira ke apa kan. Dah ada lah. Terus dia cakap malam ke malam berbulan-bulan. But that's the thing, I mean untuk dia 2 bulan, you know, that's the thing about siapa-siapa nak buat majlis you have to kata orang prepare this way beforehand. Betul. Kau tak mau tunggu duit salam baru kau nak bayar kau pay balance. Betul. Dulu banyak orang buat gini tau bro. Diorang duit balance let's say kompang berapa ratus, duit DJ berapa ratus. Okay ni nanti duit salam tengok berapa. Sekali kalau duit salam tu tak cukup, pasal dia ada banyak benda nak kena settle. Betul. So selalunya yang least important is DJ. Diorang bayar last. Betul. Ataupun tukang masak diorang nak kena bayar dulu bro. Betul. So DJ, whatever DJ DJ selalu last lah Selalu duit salam kita last lah. Aku pernah dapat, you know, kenapa aku tahu duit salam, pasal dia bayar aku I think it was $300 or $400, semua $2 bro. $2. Semua $2. And kau tahu bekas lipat, keluar envelope ni lah confirm. Pasal nobody pays you in $2 notes apa. Saya ada soalan. Kalau macam gini kan, betul-betul cakap kan, siapa bersalah? Macam Zaki cakap tadi, kalau awak rasa awak pay budget tak cukup, tak payah panggil DJ lah. Especially kalau birthday party kita. Tak, you dengar tak apa soalan? Siapa bersalah? Okay, Kau jangan marah saya Rick. Tak ada, saya tanya ni. Usually benda-benda gini kita DJ don't talk about pasal macam pengantin bayar bridal company dan bridal company engage kita subcon tu kira lain Tapi misal kata macam orang ambil direct. Most of the time kita DJ tak ada contract. There's no contract signing. It's based on verbal agreement. Mutual agreement, verbal agreement. Jadi bos, dari soalan tadi saya kasih tu, siapa bersalah? Jawapan apa yang awak cari? Salah. It can be both party salah lah. Tak ada bos. Habis salah siapa? Salah bos. Salah siapa bos? Kita. Kenapa? Pada pendapat awak kenapa? Kerana apa? Ini benda daripada zaman purba pun terjadi bos. Betul. Orang bodoh-bodohkan orang ni bos. Betul. Jadi yang masalah kita bukan orang bos. Pasal kita jadi percayakan kita orang ke apa? Nak cakap ni barang. Kita tengok ni sekarang simpulan bersalah bos. Betul. Tidak bos. Diorang nak test kita punya market ni sekarang. Jadi kita yang bersalah bos. So macam mana nak siam benda ni? Kalau orang telefon, jadi terus kita cakap, okay bos, ini macam dia punya mau. Ni macam dia punya mau. Jatuhkan. Dah habis cerita dia bos. Tapi orang cakap you tak nak bos.
Jadi you nak bermusuhan dengan ahli keluarga ke apa? Ni cakap pasal ahli keluarga tau. Family lah. You cakap dia nak cakap itu tak ada pun. Ni sekarang kita cakap ahli keluarga you nak bermusuhan. Ke kawan rapat ke? Tak nak apa bos? Betul tak? Ini kita cakap open lah, fact-nya lah. Betul. Sebab kat sini dah jadi macam Pak Kipo, kita nak pergi rancau orang. Nak pergi cakap pasal orang kan. Saya pun cakap tak ada lah bro. Lepas saya analyse korang berbual ni, yang salah kita. Pasal silaturahim tu kita yang tak tahu jaga. Okay. Ni cakap gini betul, lah. saya Ni faham apa yang apa saya cakap. analyse Saya lah. faham apa Tapi orang tak ada cakap. apa-apa. Saya tak cakap korang salah. betul, Betul, betul. Cuma ni saya kongsi. Pasal benda ni jadi kat saya. Okay, apa jadi? Jadi saya tarik air. Okay. Saya kira berbesar hati. Menolong. Bantu. Kau siapa? Kau punya family nak kahwin kan? Aki aku rabak. Aki ni macam Okey. Saya pun dah tak ada kertas tau. Saya pergi pinjam kat orang. Usahakan lah. Okay. Kerana apa? Ahli keluarga saya apa? Okay. Lala saya kena tarik air saya bos. Rabak. You faham tak? Masuk kau tarik air tu apa? Tarik air kira adalah saya yang kena menanggung. Kira macam dia cakap Ki tak cukup. Sial lah. Aku pay pasal ke apa ni? Tak apa. Jadi saya yang tak tahu treasure ni barang. Jadi saya dah jadi pengemis. Bila transfer? Bila transfer? Terus ya. Jadi saya pakai saya pay company pay adik-beradik saya pay duit kerja ni. Bayarkan Syul. Jadi kat sini siapa salah? Saya salah bos. Bukan korang semua salah. Korang datang, korang tahu apa? Aku boleh pijak dia ni mebo. Pasal hati dia ada soft spot dia aku tahu. Lah, saudara lagi. Aku pijak Amel lah. Saudara kan. Jadi saya dia pijak bunyi gitu lah. Gini. Ini tak kena pijak 2 kali ni. Ni 4 kali lah pijak dia. Gitulah. Saya kongsi. Sebab apa yang korang berbual, saya faham. Itu benda dah nak bold and arrow tu ada so. Kau nak cakap simpulan ni teruk. Kau faham tak? Memang teruk. Bagi saya memang teruk. Tapi selepas saya analyse kan, yang teruknya saya lah kira. Tapi ini dia cakap pasal family. Yang ada orang luar tak ada kenal pun. Orang luar pun kita akan bikin ni macam ke bos. Tak boleh bos. Tapi orang luar macam mana kita nak kasih that apa macam kita nak kontrak lah. Kita nak kertas lah. Kita bikin boleh bos. Proper lah. Bikin proper betul lah. Professional lah. Professional lah bos. Professional lah. Betul tak? Ni bukan nak mengajar nak apa bos. I think after that incident, after a few incidents kita dengar kan daripada Mawi sendiri, my close friend, macam mana dalam industri kita pernah terjadi begini, kita pelajari lah kesilapan kita sendiri lah juga kan. So from there onwards I buka invoice lah. So ada black and white. So dalam invoice tu menyatakan okay, you must make payment before the event day, no refund. Especially refund ni benda wow, very sensitive. If refund. Correct. Pasal orang semua ingat kan, diorang inform kita dah boleh dapat duit balik refund. You know, kind of last minute pun sama. Kita encounter ni banyak time COVID. Bila diorang dah jatuh deposit, habis for whatever reason COVID, majlis cancel ke postpone. Diorang demand the refund. But tak boleh lah, because deposit is deposit. Kita boleh move it to another date, tapi kita tak boleh return back the refund. Return back the deposit, sorry. Even aku pernah alami about this refund thing. Pengantin letak deposit nyari, besok je minta aku refund. Alamak. Pasal abang je dah book lain DJ. It's not my problem sah. Betul. It's not my problem. Discuss so aku dah letak dalam situ no refund, non-refundable. That's it. Tetap tak kasih balik. Tentang macam gini pula kan. Tentang macam gini bos kan. Dia ada rule and regulation ke tak ada bos? Ada. Downside. Ada dah habis sama. Tapi tak Rick, diorang tetap akan tanya. Macam saya kena umrah pun sama juga. Diorang akan saya tanya. umrah pun tetap diorang akan tanya. Walaupun diorang dah sign tu kontrak. Diorang dah tahu 45 days before berangkat you need to pay 50%. Tapi diorang baru bayar 500. 40 plus days before berangkat diorang cakap diorang tak boleh pergi. Jadi kita kena claim tu 50% apa? Yes. Betul tak? Saya tak ada duit, macam mana saya nak bayar? Macam mana? Habis hotel semua kita dah bayar. Diorang nyanyi kita lah. So maksudnya kalau ada kontrak pun diorang akan tanya juga. Diorang akan try to, because bodoh lah. diorang belum bayar. Actually bila kita dah keluarkan tu kontrak ataupun an invoice dah menyatakan semua that all this non refundable or nak kena bayar 40%, 50%, it's already a binding agreement already. Binding contract. By law dah boleh. Binding tu apa bos? Kira terikat lah. Kira pergi kat mahkamah, pergi kat court, korang menang. Kita menang. Pasal ada paper. So like I say, diorang akan argue, bang, takkan tak boleh kasih balik bang, saya baru dapat tahu ni macam, no, I'm so sorry paling lah. Paling menyampah lain kau dah pakai, takkan Melayu dengan Melayu tak boleh lebih kurang. Itu antara satu yang ini kira nak buat ibadah tau. Baju friendship ibadah. Paling awak buat apa, bisnes ibadah tau. Tak boleh ambil duit nanti kita tuntut ke akhirat. Itulah
Dia pakai Habis sekarang aku dah tuntut apa kat akhirat apa hotel. Itu juga problem Ya. Macam tadi ada pengantin yang high. Ada orang yang tak bayar, tak kira lah saudara ke orang luar. So sekarang korang dah pandai, korang akan make a contract, make sure they sign it. So at least kalau if they want to banyak bunyi pun, you have a black and white lah nak cakap lah. Ada tak orang yang macam very particular, macam bukan particular lah, macam we can say macam cerewet lah. Cerewet. Tapi yang cerewet bukan pengantin tau. Ada. Family pengantin. Of course lah, ada. Datang asal awak main lagu ni. Ada. Itu normal lah. Itu normal. Itu daripada dulu lah. Pasal at the end of the day kita communicate dengan kita paymaster. Siapa yang bayar kita, dia yang give the final say. Nak lagu apa, kau nak buat apa semua, kita ikut je. Anyone else yang nak kasih kita instruction have to go through the paymaster. That's senang cakap. Tapi saya more on tadi on the previous podcast, part 1 tadi ada cakap pasal benda-benda macam mistik macam kena sampuk. DJ kena sampuk? Bukan, DJ tengoklah DJ tebal-tebal gini siapa nak masuk. Kan? Tengok dia takut. Tak ada ni bawa apa ni? Tak ada. Sorry, saya tak cakap awak DJ apa? Awak bukan DJ. Awak podcaster tau. Awak podcaster. So okay, saya nak tanya pasal yang kalau mak andam yang kena sampuk tu apa Untuk Mawi. Kita pernah interview sekali satu mak andam ni, kira otai lah, kira kakak andam ni kan, the legend. Oh yang okey tu. Macam faham. Even dalam kita punya podcast pun kita tak mention nama dia. Pasal she wants to be anonymous lah. Okay, so dia pernah cerita time tu dia pergi sebelum majlis nikah. Di rumah pengantin perempuan, tengah nak siapkan pengantin perempuan. Tiba-tiba pengantin perempuan tu macam dia punya demeanor, dia punya cara dia behave tu macam dah bertukar tau. Dah start macam macam kita biasa tengok cerita hantu kat luar, masa dia start melenggok-lenggok ke kanan ke kiri. Dia tak ada earpiece apa kat tak ada earpiece. Earpiece ke jadahnya. So bila dah macam itu, ni makeup artist tanyalah pada pengantin perempuan, Dek okey tak? Kenapa? Kan mabuk ke atau tak cukup tidur ke, pitam ke apa kan? Sekali ni pengantin perempuan dia dongak ke atas, dia tanya mak andam, Kak, saya nak gula-gula boleh? Suara budak-budak. Gula-gula. Dia minta gula-gula. Literally gula-gula lah. So dah suara budak-budak. Dan bila mak andam tengok macam dah lain macam ni anak dah lain macam lah. Sebab it's not her lah, cara dia behave pun macam budak-budak. Dah minta gula-gula. Cakap, kau nak apa sebenarnya? Tak ada apa-apa lah. Saya kat mana ni? Something along that line lah. And at that point of time, you have to take into consideration, dalam bilik tu cuma mak andam dengan pengantin diorang aja. So mak andam pun dah start sejuk lah. So I think bila dia dah detect something is wrong, I think mak andam keluar, get some help from family members masuk, then dia suruh mak andam tu keluar. Tak apa, ni semua normal. So apparently pengantin perempuan tu dah memang selalu kena rasuk. Tak tahulah because of what lah, barang sendiri ke barang luar ke, aku tak tahulah. Tapi after about 5-10 minutes kan, they open the door, masuk balik, dah tu dah sepen normal. Tapi can see that she's clearly macam penat. Dah letih lah. That was one of the story yang diorang kongsikan kita. Itu kalau pengantin. Tapi kalau mak andam pula yang kau cakap tadi, yang kena kadang-kadang mak andam ni memabukkan. Mak andam yang memabukkan. Betul. Okay. Bentar bini aku tak dengar lah. Boleh share. Share lah kan. Nak kalau bila lalu depan. Itu mabuk lain kan. IC number lupa Jack. Bukan itu yang kena rasuk mak andam ke korang? Dulu time masa kita ni scene bawah blok lah dulu kan. Dulu kita selalu nampak mak andam, bukan tangga. Mak andam selalu diorang kalau pakai diorang pakai aku lebih, lupa gigi sebelah aku. diorang pakai lagi over bro daripada pengantin. Yes. Betul. Over bro. Lagi lawa lah. Mic dekat sikit. Relax sangat. Dah over lah. And you know bila diorang pakai terlalu over, then heads will obviously turn. Tengok ada orang. Then the nearest people to them is obviously the DJ, budak-budak apa pengantin. Kita mesti you know you will have the passing remarks punya. Diorang memang lawa. Kebanyakan.
Kebanyakan lah. Yang cara dia tanya macam pancing tu, macam nak menjalankan members. Tapi it's part and tapi serius lah. Orang lawa. Memang ada lawa. Part and parcel of jadi mak andam. Kita pun nak tengok mak andam tu je cara dia bersolek macam mana. No, even potential customer. Cara mak andam. Cara dia yang make up sometimes kita nak ambil satu services pun, let's say kita nak ambil mak andam atau pak mak andam, kita nak tengok dengan cara dia pay work lah. Dia pay work macam mana kan. Cuma kalau mak andam datang muka macam kita, orang laku tak agak-agak. Tak laku kan. Kadang-kadang memang okey lah. Kalau bajet tak cukup boleh. Boleh lah. Kalau yang murah-murah boleh lah. Muka-muka gini boleh lah. Kalau letak powder je kan. Powder compact kan. Compact powder. Compact powder. Okay, so macam tadi kan cakap nasi tak masak. Ini pengantin kena rasuh. Apa lagi yang korang pernah experience yang korang takkan lupa lah? Takkan lupa lah. Kalau kau Mi macam mana? Aku peristiwa yang aku takkan lupa, it's not mystic lah. It's not mystic at all lah. Tapi ini will forever stay with me sampai bila. Sedih ke apa? Sedih bro. Sedih. This is tanya pasal nak pilih lagu kan. This happen bila baru-baru aku buat DJ. Time tu aku dengan Zaid Hazy, aku play Sifu. Aku dapat di job, I think Zaid kasih aku di job. Dia say, okay Azmi, ni kau jalankan lah. So I decided to jalan that majlis lah. So dapat info semua one day before majlis. We decided, biasalah bawah blok kita nak kena set up the day before. Pergi malam. Time malam tu datang 10 ke 11 malam kat Amokyo, masih ingat lagi. So turun lah aku dengan anak aku 2 orang, masih ingat. Anak aku masih kecil time tu, bawa aja set up. Dia bila sampai bawah blok tu gelap, sepi, tukar masak kan? Nothing at all. Satu benda pun tak ada. Initially aku ingat memang ada wrong place. Kena prank lah. Salah date ke salah tempat ni? Atau aku yang dapat detail salah ni. Tanya Zaid ni betul ke? Confirm. Betul lah asal. Kosong bro bawah. Tak ada benda pun. Cuma yang ada kursi yang tengah stack. Diorang dah stack kat tepi, letak tepi. That's it. Nothing else. Tak ada kemah, tak ada pelamin, tak ada meja yang set up, nothing at all. So kena kita tu dah rasa sabarlah belum habis cerita. So dah rasa betul tak betul sian ni. Teruk dia ni sian. Dia dah melipat gitu ni. Then I got the details of pengantin. Tengok check balik address, betul address sama. Date semua sama lah. Date semua sama betul. Ni apa sih? Tak pernah macam ni, first time kan. Okay, so what's your thought? Bila datang apa kau ingat? Macam for me salah tempat. Salah tempat. First on my mind was salah tempat ke aku. Okay. You know, kursi putih kan, kursi plastik putih. Ingat cerita mati ke apa. Ni am I at the right place? Pelamin pun tak ada. Pelamin pun tak ada. Nothing. Only kursi meja yang belum lagi set up pun dia letak tepi tu. So check the address, check details semua betul. Call pengantin tak angkat. So the next best thing for you to confirm betul ada ke tidak is to go up the naik atas rumah, which is the last resort lah untuk semua orang vendor-vendor. Kita tak nak naik rumah orang. Yalah betul. Kita tak perlu apa. Yeah. So decided to go up lah, naik atas rumah aja. Lupa tiket berapa. So naik lift, pergi ketuk rumah pengantin, ketuk. Sekalian buka bapak pengantin. Bapak pengantin. Muka bapak pengantin tu sampai sekarang aku tak boleh lupa. Tak boleh ingat. Tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Really very very sad. Aku tak pernah sedih macam itu. Aku pun terasa diri aku sedih. You know, bila buka pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, saya sebenarnya DJ. Majlis jadi ada ke tidak? Dia breakdown bro. Dia nak explain tu, dia nangis. Terus-usah je kan, nangis. Inilah tak tahu macam nak cakap. Pengantin dah keluar. Diorang tengah minta tolong. Aku kena minta tolong kenapa cik? Ni lah dah kena tipu lah. Orang kita punya kita punya vendor tak datang. Diorang tak dah tipu kita, dah senyap. Masuk cik macam mana tu? Dia duit semua dah bayar tapi dia tak ada. Dia hilangkan diri. Wow. So dia tengah nangis-nangis tu kan. Then tak ada telefon anak saya lah. Saya kasih nombor telefon lah. So bila I called pengantin perempuan, dia angkat. Dia tengah, obviously bila dengar suara dia dah tengah kelang kabut lah. Abang siapa abang? Ni DJ ni. Abang minta maaf bang, saya tak tahu whether besok majlis saya jadi ke tidak. Bro, macam mana sah? So saya pun tengah cari orang yang boleh tolong saya. Saya tengah pergi mana-mana tengah rayu, tengah minta tolong lah. So this happen
one week prior to the wedding. Sebenarnya the wedding organizer lari MIA. Ini include the pelamin, the decoration. Pengantin dah book package, pelamin, makan. She book everything under one vendor. Bridal semua termasuk semua dengan bridal semua under one. Cuma DJ tak cuma termasuk? DJ dengan fotografer je tak. Lain orang. Okay. So she's frantically finding for these people lah yang mana boleh kita faham kita dah banyak keluarkan duit. Ini dah tak jadi ni, kita besok nak kahwin kan. So macam mana kita nak minta, macam mana pun kita dengan apa wang yang kita ada, kita nak minta tolong kan. Kita pun tak tahu whether orang tu boleh tolong kita tidak dengan duit apa yang kita ada. We don't know that. So when she told me this sad story, marah. Pasal one thing, kita dalam industri ni kita kecil. Betul. Very small. When you do this, it's a ripple effect to everyone. Not even DJ. Semua dalam wedding ni akan terjejas. So I decided to go down, turun bawah. Tak tahu macam mana. Time tu tengah Facebook tengah hot. TikTok semua belum ada, IG pun belum ada. So the next best thing I could do is ambil gambar. Sambil ambil gambar ni kan, didn't intend untuk sebarkan lah. Just want to take picture, post kat dalam Facebook. So malam tu pukul 11 malam ambil gambar, void kosong, then told the long story lah dalam Facebook tu lah. So that post yang dalam Facebook tu became viral sampai Straits Times, Storm semua contacted me and they shared also. But on that day sampai sekarang I'm very proud to be in this wedding industry. Why? Because almost 15 vendors the day sampai besok pagi semua turun. Without nothing without nothing, diorang turun, diorang bikin dulu. Aku masih ingat satu daripada vendor diorang, Abang Sam. Tattoo Angkong Siao bro. Angkong Siao. Dia caterer. Dia turun, dia tak ada banyak cakap. Dia datang, dia terus masak dulu. Nanti boleh berbual. Dia masak dulu bro. Nothing lah bro. From that day onwards aku terbuka mata. Ya Allah, aku selama ni aku betul ni direct cakap lah, aku pandang rendah orang ada tattoo dulu. Macam aku orang gitu. But from that day, pasal Abang Sam ni aku terus tabik lah kan. He tak banyak cakap lah, buat dulu nanti boleh berbual. 15 lain vendor semua turun. Daripada bridal, daripada caterer, Deco, DJ. Semua orang datang lah. Semua datang. On that day itself kita ada 3 DJ, 2 cameraman. Macam mana? Lagi better from what dia nak. Betul. Ada plan lah. Datang turun. Ni satu nak iktiraf juga Abang Rashid Glam. One of the vendors juga, Rashid Glams. Visita event satu was there as well. Diorang turun bergotong royong, panggil anak beranak diorang bro, datang jadi kendarat. Tak ada sudu, bawa turun sudu. Tak ada ni, bawa turun. Tak ada pinggan mangkuk, turun. Semua orang actually tanya dah, okay apa yang kurang? Okay aku turun. Kek ada tak? Tak ada. 2 kek turun. 2 kek turun. Fotografer like I said, dia dah ada satu fotografer. Pasal dia book cuma 2 orang je, DJ dengan fotografer. Dan satu fotografer turun lah. Just to cover. Tak apa, nanti boleh berbual. Pelamin naik pagi, aku datang tu turun tu. Kita dah set up. Kita tak set up tau the night before. Letak je. Pasal nothing there apa. Kita belum jalan wire semua. Aku turun set up, semua dah siap lah. Semua. And si pengantin perempuan dengan lelaki, aku masih ingat ni satu. Even the parents lah as well lah. During dia orang speech tu, bro, satu pin jatuh kat blok tu, boleh dengar bro. Dia buat speech, semua orang nangis lah bro. Each and every one of us nangis lah. Tak ada satu pun air mata tak kering lah. Semua alamak. Itu peristiwa yang tak pernah aku takkan lupakan lah. Lupakan lah. And sejak hari ni, even some of them aku still contact. The vendors on that day 15 tau, 15 tau turun. And it make me so proud lah. Satu orang jatuh, satu orang paitau, 15 turun tolong. And that is what I'm proud about this Malay wedding community industry lah. Yang buat kau stay sampai sekarang lah. Correct. Because not all vendors are like that. They are very good ones. Cuma kita, it's a risky business actually ya. Betul. Kita kadang-kadang kita tak tahu orang ni, dia bagus, review je baik. Dulu je bagus, tapi along the way something happen to him, COVID ke apa ke, dia jatuh. Kita tak tahu situasi dia macam mana apa. So every time kalau kita nampak kita punya rakan industri kita jatuh, me and Maui always say, kita tak mau be the judge of dia. Kita tak tahu masa kita macam mana, whether kita jadi macam mana, kita
desperate ke tidak macam mana. So like I said, that's the most benda yang tak aku lupakan lah, that on that day. It was a very successful event. And sampai sekarang still contact dengan pengantin perempuan. Oh, masih contact? Dah masih contact semua. Then even the gambar pelaminnya, everything lah daripada kat Straight Time semua, I still keep for kenangan. Itu kenangan yang paling manis, bukan kenangan yang paling sedih, tapi manis. At the end of the day semua jadi manis. One thing aku nak add, sorry I think in our podcast kita selalunya, sebab benda-benda yang negatif akan cepat viral. Yes, Orang lebih suka cakap pasal benda-benda yang tak bagus. Betul. Yes, to be fair to the people out there, kita cakap benda-benda gini memanglah for content, memang. And at the same time pasal buat kesedaran. Tapi di sebalik itu, on top of that, ni cuma segelintir je, or the bad sheep lah. Segelintir je. Sebab this particular episode is a perfect example. Sebab satu dua yang rabak, tapi ada lagi ramai yang lagi baik lah. So this is a perfect example. Satu jatuh, 15 turun tolong. Tapi selalunya yang satu dua ni yang selalu yang membusukkan nama industri kita lah. Even then bila the Storm Straight Times interview aku, pasal my post became so viral yang nanti masuk dalam Storm ni semua, they even want to know siapa yang involved. But then even then the vendors yang mana involved, they want to remain anonymous. Some of them even tak payah. Ikhlas. Yang ada bukan vendor je, bukan vendor je. Yang ada individual, makcik-makcik datang kasih kuih. Buat kek. Home based sellers datang kasih kuih lah. Macam-macam kuih bro hari tu. Coffee corner penuh Penuh bro. Makan sedap nak mampus. Seriously, makan sedap nak mampus. Abang Sam ni satunya, dia cakap, abang, macam mana? Kita tanyalah abang, macam mana abang nak cover ni semua. Kita pun catering is the biggest overhead. Betul. Paling mahal lah. Paling mahal apa. Macam mana nak cover? Tak apa lah, tak kisah, nanti boleh berbual lah, nanti tengok. So found out that at the end of the day, duit salam, alhamdulillah, they managed to cover that dengan duit salam. Pasal diorang dah in the loss tau. Diorang dah bayar almost 80% dengan this vendor yang mana lari ni. So whatever they have left is balance to pay the rest of the small vendors lah. Small vendors macam kita. DJ. No, I didn't expect her to make payment as well. No, I didn't expect her. Memang hari tu kita semua dengan ikhlas lah. Whatever lah, apa yang boleh kasih kita. Tapi alhamdulillah, pengantin si cakap duit salam lebih daripada mencukupi. Duit salam bro, berkat lepas bro, catering semua lepas lah. Kita jangan vendor-vendor kecil ni, kita khawatir kan. Ada tak ada kita tak berapa je bro, kita balance 300-400 that's it je. Tapi yang ni 8,000 9,000 untuk makan ni berapa sih? So there's a silver lining ini lah kata orang tu. There's satu keajaiban lah. So I think this one is something that daripada dulu kita orang cakap kesatuan bangsa kita lah. Cakap macam dulu the word gotong royong also comes from the kampung spirit, that. Kenapa ada word kampung spirit? Kenapa ada word gotong royong? This is a perfect example of the kampung spirit and gotong royong antara kita punya bangsa lah. Bangsa kita lah. You should see the facial expressions of the parents lah. The parents, they were so relieved. Kau boleh nampak muka bapak pengantin ada colour. Ada colour lah. The day before pucat bro. Dia nangis sebab aku breakdown. So aku tak tahu macam ibarat macam bapak kau sendiri. Dah point dah habis tau. Kita nak letak ourselves in that shoe pun kita tak tahu macam mana how we could react lah. But it's like I said lah, the pengantin was very thankful for what happened because of my post. Because of my post lah. Pasal post tu became so viral. Aku daripada malam tu sampai pagi jadi reception lah. Reception lah. Orang call, orang DM, orang PR, call center lah. Orang message aku kat mana. Aku cuma bilang simple je, this is the block, boleh turun. And they didn't fail. Semua turun lah. Semua turun. Arab, when he was telling this story, what was your first intention? What was your first thought? Like I said lah, ingat pasal apa story di I thought pengantin dia mati. Sama. Kenapa ingat pengantin bila dia start the story tu, Rick, awak faham tak? Bila dia cakap, bila dia buka pintu, bapak dia buka pintu, aku tu fikir mungkin the next thing yang dia cakap pengantin dah meninggal. Itu aku bilang tu tahu. At first mula-mula dia start aku mungkin nenek baru meninggal ke, bapak baru pass away tadi pagi ke.
Tapi kau come out with a different plot twist ya. Aku pernah buat. Bapak meninggal Pengantin nikah, mak meninggal. Ya. Pengantin nikah petang, pagi mak baru dikebumikan. Wah, macam mana? Itu sayu bro. Kasih makan je. Tak naik pelamin lah. Dia naik untuk ambil gambar, tapi tak sanding tak apa lah. Just walking ke duduk kat pelamin. Dia didn't like celebrate karaoke pun kita karaoke stop. Lagu pun just instrumental music. Jadi majlis tak sunyi. Kita nak hormatkan kita tak tahu cara react though. We didn't want to react bila orang bilang kita mak pengantin baru meninggal. Wah. Yang kan baru macam minggu lepas ke apa? Pagi baru kebumikan. Ya. Abang Jack. Ya, itu pengantin dah nikah belum? No. Pagi kebumikan, pukul 11 nikah. Ya. Okay, pengantin lelaki perempuan yang mak dia. Itu lelaki lelaki. Lagi breakdown. Tapi itu dia punya speech je, semua orang saya jatuh. Of course lah. Everyone saya jatuh. Nangis lah. Kita DJ pun kita dah tak tahu nak cakap apa lah. That was one of the korang pernah nangis lah dekat orang yang Selalu. Aku selalu kalau nangis bila Pak apa dah salam restu. Salam restu je. Main lagu ni kan, doa ibu ayah kan, confirm jatuh. No matter what lah. I think as we age kita dah selama ni dah makin lama makin tua, sensitif lah. Kalau pasal ibu dengan bapa ayah ni kita sensitif. Pasal kita dah dari ibu dengan ayah sendiri kan, kita dah tahu, kita dah faham. So that's it lah. Aku pernah bikin satu, diorang celebrate hari ibu bro. Hari ibu bro. Dengan aku lah tu. Yes aku kat belakang kat void deck tu, kat belakang tembok nangis tu usah-usah. Aku dengan Azmi macam nak group hug gitu tu. Kau jangan nangis. Kau imagine muka kau tak handsome sangat nangis. Kau imagine there was dah habis cake cutting, pengantin perempuan panggil semua ibu-ibu datang kat depan cake tu, ada pulut kuning tu. To celebrate hari ibu. Memang hari tu hari ibu. Wow. Kita masih ada mak tau. Kau imagine kalau orang yang tak ada mak, dah tak ada mak. Habis tu dia main lagu. Habis lah. Dia main lagu, tak salah aku, it was ayah dan ibu atau tak salah selawat lah. Selawat Nurhaliza. Bro. Then kakak-kakak ni, makcik-makcik ni semua group hug lah bro. They did a group hug and they cried there lah. Aku kat situ, aku alih miss aku bemas sih. So you don't know how to react sometimes, no? But kita sebagai DJ sometimes kita have to be spontaneous. We have to change the suasana. We have to, we have to pandai switch macam nak switch lah kan. Betul. Daripada sedih kita nak switch jadi hype balik. Yeah, there was one of the few times yang kita banyak kali lah kita nangis dalam majlis lah. Yeah. Okay. So that was few experiences lah. I know kita, I mean on top of the there's a lot more experiences. Of course. This is the best that you can share today lah. Kalau nak dengar lebih lanjut boleh dengarkan podcast. Dia promo podcast dia lah Rick. I mean, of course. In any industry or in any business, there's always a good and bad side. Of course. But what keeps us moving forward ataupun drive us, salah tu LTA punya. What keep us going forward and to stay in the industry is all the good times. Kita cuma fikir all the good times. And of course kalau kita nak refer balik to the podcast, you have a lot of good times on the podcast. That's why boleh tahan sampai 4 tahun. and you do betul. And also your wedding industry that you be staying sampai as much as long as you want, as long as you can lah, of course. I think kita nak kena berterima kasih dengan kenalan-kenalan kita yang mana kita dapat. Macam Arab, Ki, Zaki, ada yang lain seindustri yang kita yang mana sokong kita panggil, bang macam nak turun nak buat podcast, turun kakak macam boleh turun, they give that without ada you tak panggil pun dia datang. I mean you have to understand, kita ni mana mahu kita non-profit. Betul. Kita non-profit. Kita bukan ada Zaki Alwi Travel Services kan. Support Arik. Support. Tapi kalau Zaki Alwi ada niat nak sponsor satu pun apa salahnya? Dia nak ambil kita punya sponsor Arik. Ringan-ringan lah. Equipment dah ada semua kan. Bulan-bulan 4,000. Kita dah boleh habis guys. Thank you so much. Okay lah. Tapi another thing I want to share dengan those yang buat business no, macam saya cakap kita how small the thing is, macam let's say dia this vendor dia lari,
Berapa ribu dah? 10,000. Berapa lama tu 10,000? One day boleh habis, babe. Berapa jauh? One day boleh berapa jauh pun nak lari. Tapi orang pergi sumpah, orang pergi doa tu sampai gila tau. Macam gini bos. Kalau you cakap pasal orang yang lari ni, hati kering aku. Betul lah, hati kering. Dia tak ada fikir apa tau, neraka surga dia tak ada fikir. Betul. Kalau nak lari, tak ada arti betul lah duit. You cakap bos, Dah nikat lah. yang $10 pun orang bisa lari you. Wah. Jadi you cakap you pay business ni ribu-ribu Betul. kan, lupakan saja niat you orang suci lah. Ya. Kira senang cakap ni monyet kan, hati kering. Dah tak mau fikir apa tau. Kira dia dah tak nak fikir pasal orang ni. Betul. Kira apa yang dia boleh sawi kan, semua dia sawi lah. Ini majlis orang Macam kita akan cakap, mana orang pakai akal begini. Betul tak? Simpulan ni dapat. Tapi kau tengok kalau saya nak cakap gini, korang jelaskan lah. Kalau korang lebih tahu pasal agama lah Sekarang korang cakap aku, segalanya berlaku ada sebab. Betul. Jadi mungkin simpulan ada bikin perkara yang tak sihat, dia akan dapat DP Ini balasan lah. Balasannya. You faham? Jadi I tak boleh cakap ni macam yang barang. Pasal ni benda saya apply kat diri saya apa. Jadi jadi Allah knows best lah. Ya saya. Dia ada dua lah. Either dia balasan ataupun dugaan lah. Yalah, ada pro and cons lah kira. Macam Macam gitulah. Tes keimanan. Tes keimanan. Jadi sebab tu saya cakap, jadi mungkin yang tadi DP father, apa father dia bikin dulu tak sampai dibalas macam gini, Allahuaklam. You faham? Jadi I pun tak pasti. Sebab tu macam, jadi nak cakap pun susah bos. Semuanya berlaku ada sebab. Betul. Orang atas itu kita tak tahu apa. Betul. Jadi macam ini, kerana sedemikian jadinya abangnya tattoo ni keluar semua. You faham tak? Dengan DP post datang ni semua. You faham tak? Nampak apa? Betul. Yes, you faham tak? Yes, Alhamdulillah. So itu sebab dia untuk nak tunjukkan orang bosku. mungkin lah. Jadi kita kat sini yang nak bersedih pun boleh, yang nak bergembira pun boleh. Inilah sebab dia kita nampak dah sekarang. Kalau tidak first kan nanti bos cerita tadi, kita akan sedih memang. Betul. Sekali Alhamdulillah kau tu DP ada plot twist dia. Yes saya bosku. Ada happy ending lah. Teruk. Tadi Mia Khalifa. Sekarang dah Khalifa. Salah. Ending kan pula. Yalah. Saya Khalifah pasal kompak. Tahu. Yelah. Dah cukup. Sebab kita melalut. Kita ini last words from Anak Mawi. Last words Last word. No, because after this we are not going to. Ya, kita last one. I think you said enough. Teruk saya ni. Okey lah, tak ada. Aku nak cakap Dia belum bagi saya dia pengalaman je yang tak paling apalah. tak payah. Tunggu next season lah. Next season Kalau nak share aku punya pengalaman, boleh sampai ke? Korang 14 episod kan. 14 episod. Dah buat podcast tak laku. Betul. Daripada berbual kat podcast orang, boleh buat kat Betul. Story banyak-banyak apa apa kan. Ya, lepas ni dia ada idea lah. Ada idea. Last 2 podcast bergaduh salah. Itu better lah. Buat konten lah bro. Betul. I think separting shot nak ucapkan ribuan terima kasih lah pada Bunda Abang guys, nak jemput kita tempat baru kan, barang baru. Nak tunjuk lah. Ada konser, Dah macam baru, dah pindah. Macam Babi Jaru baru beli emas. Dia kira macam humble flex macam aku ada, kau ada. Tak adalah, ada studio baru. On the most studio di mana kita pakai juga dengan Zaki kan. Dia lah sound Hebat lah saya. I think on the more serious note, aku bangga sebab makin banyak kita nampak podcast ni. We don't talk about successful ke tak ke buat duit ke tidak, tapi ada inisiatif. And I think podcast yang kita yang diadakan ataupun ditubuhkan oleh abang-abang yang 30 lebih 40 lebih ni semua, semua ada konten sebab kita semua dah berpengalaman. Yes. In whatever things that we do lah, business ke, dulu pernah jadi jahat ke, dulu pernah baik ke apa, dulu pernah baik dulu pernah jadi ustaz, lepas tu tak nak sign, tak dapat ustaz lagi ke. Dulu lah podcast lain, sekarang podcast lain lah. Dulu ada podcast kan dah tutup. So I think that is the best thing about podcast, because it adds variety. Jadi orang-orang nak dengar pun macam-macam konten boleh dengar lah. Jadi thank you so much kerana sudi jemput kita. Sama. Kita sama-sama doakan lah, InsyaAllah. Amin. We also pray for the best lah. One thing yang kita Manak Mawi selalu berpandukan kata-kata daripada Ustaz Mak Salim. Apa yang kita buat ni dalam podcast ni is sebagai satu form of dakwah. So dalam benda-benda yang baik kita share ni, kalau tak banyak, satu orang yang dengar, yang jadikan sebagai tauladan pun dah cukup baik lah. Betul. InsyaAllah. Betul.
Engkau pula Mi, ada apa-apa nak cakap? Apa yang aku cakap Mawi pun dah cakap. Jadi biasalah aku Ribuan terima kasih lah kepada Thank you. Kita support each other insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada pendengar-pendengar Murabal guys, aku belum habis lah kasih. Okay. Aku takut dia nak promo lagi. Okay. Wah, terima kasih kepada Murabal guys. Terima kasih banyak-banyak Arab, Zaki and also Rick nama dah Rick bukan Kiki. Tak ada Kiki, Rick, semua lah. Boleh lah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi jemput kita lah. Kita doakan yang terbaik, all the best. Kita support each other. Betul. And all the best to the three of you lah. Okay, right. Thank you. Right. Jangan lupa kepada pendengar Mana Mawi. Yes. Dengarlah di Spotify Murabal guys. Itu dia. Ini korang nak post kat korang punya Spotify? Of course, kita share. Boleh. So nanti korang boleh cakap. Title dia lain sikit tau. Apa pasal? Manap gaduh dengan Mawi. Kalau Murabal guys hantam Kiki hantam anak Mawi. Kiki hantam Boleh. Zaki. Tangga ambil pasal Tangga ambil pasal. Itu Kiki dengan tangga tak boleh pisahkan. Ini baru orang cakap tangga kejayaan Gi. Betul. Pas sedut di tangga. Okay guys, terima kasih. Thank you Manap Mawi. And all the best to you guys. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Zaki. Yes. Lepas ni kita ada guest lagi. Ana tengok phone. Takut tengok guest tu mana. Takut dah sampai. Kalau guest tu maki macam Rick juga. Tapi tengok dia sampai ke tak. Kalau tak sampai, kita maybe ada lagi satu. Kita honor lah. Kita honor kita bagi guest lah. Betul lah. Mana kan guest kita pun boleh stay. Ya betul, why not. Okay guys, bayar lah semua orang nak stay. Okay guys, yang hari tu berapa episod kita buat yang LGBT lah, LGBT umrah lah, Ramadan lah, lepas-lepas terawih nak kena pergi. Tu tak nak. Dia ungkit lah. Lepas terawih kata nak bawa nasi, tak datang pun. Habis dah jam. Okay guys, kita jumpa lagi guys. Bye-bye. Jack